Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel Current Sphere MY, platform Anda untuk analisis politik terkini di Malaysia. Hari ini kita akan membincangkan isu panas dari Sabah, langkah Kinabalu, video-video kontroversi dan juga usaha pembangkang untuk menggugat kestabilan politik negeri ini. Benarkah wujud konspirasi besar untuk menjatuhkan kerajaan Sabah? Mari kita bongkar isu ini. Kerajaan negeri Sabah sekali lagi menjadi perhatian selepas naib Presiden Parti Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Mas Siung Bana, mendedahkan wujudnya usaha terancang oleh pihak pembangkang untuk menggulingkan Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS. Menurut Mas Siung, selepas kegagalan langkah Kinabalu yang merujuk kepada satu percubaan menggugat kerajaan Sabah melalui pintu belakang, pembangkang kini menggunakan pendekatan yang lebih licik dan terselindung. Kali ini mereka dilaporkan menyebarkan video-video hasutan yang mensasarkan individu tertentu dalam GRS dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi wakil rakyat mereka. Beliau menyatakan bahwa video-video ini bukan sahaja bertujuan mencemar nama baik pemimpin-pemimpin GRS, tetapi ia juga sengaja dicipta untuk menyemai kebencian terhadap Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Hajiji Noor. Tuduhan ini tidak muncul begitu saja. Mas Siung mendakwa tindakan ini adalah sebahagian daripada dendam lama oleh pemimpin pembangkang yang kecewa selepas kehilangan pengaruh mereka dalam politik Sabah, khususnya selepas beberapa kekalahan dalam siri pilihan raya yang lalu. Menurut kenyataan yang dibuat di Sandakan, Mas Siung menjelaskan bahwa kumpulan langkah Kinabalu dipercayai menjadi dalang di sebalik video-video tersebut. Katanya mereka menggunakan individu-individu tertentu untuk menghasilkan rakaman yang bersifat manipulatif dan mengelirukan. Beliau juga memberi amaran bahwa usaha seperti ini mungkin akan meningkat menjelang pilihan raya negeri yang bakal berlangsung tahun ini. Dengan pilihan raya yang semakin dekat, taktik seperti ini berkemungkinan besar menjadi lebih agresif dan menyasarkan isu-isu sensitif untuk mempengaruhi rakyat Sabah. Untuk memberikan konteks yang lebih mendalam, langkah Kinabalu merujuk kepada satu percubaan besar-besaran sekitar awal tahun 2023 oleh beberapa adun pembangkang untuk menarik sokongan daripada GRS dengan harapan dapat membentuk kerajaan yang baru. Namun, usaha tersebut gagal apabila majoriti adun GRS kekal setia kepada Hajiji Noor. Kegagalan ini dilihat sebagai pukulan hebat kepada pembangkang yang sejak pada itu berusaha mencari jalan lain untuk melemahkan kerajaan negeri. Serangan melalui media sosial bukanlah sesuatu yang baru dalam politik Sabah. Sejak tahun 2020, beberapa pemimpin Sabah sering menjadi sasaran fitnah dan manipulasi maklumat yang disebarkan secara meluas di platform digital. Malah pada tahun lalu beberapa video propaganda muncul menjelang pilihan raya kecil di beberapa kawasan pedalaman yang bertujuan untuk mencetuskan kekeliruan dan ketegangan antara rakyat. Kini dengan dakwaan baharu ini, kelihatan bahwa taktik serupa masih digunakan, tetapi dengan pendekatan yang lebih terancang dan terselindung. Tidak dapat dinafikan bahwa PRN Sabah tahun ini merupakan medan ujian besar bagi GRS untuk mempertahankan kedudukan mereka, khususnya di kawasan pedalaman yang sering menjadi medan perebutan sengit antara parti-parti politik.
Dalam keadaan seperti ini, sebarang naratif negatif yang disasarkan terhadap pemimpin kerajaan boleh memberi kesan besar terhadap persepsi rakyat. Masyung menegaskan bahwa pembangkang kini semakin terdesak untuk mendapatkan semula pengaruh mereka dan mereka dilaporkan akan melakukan apa saja untuk mencapai matlamat tersebut, termasuklah mencipta pelbagai konspirasi negatif. Namun persoalannya kini adalah sejauh mana rakyat Sabah mempercayai dakwaan-dakwaan yang dibuat melalui video-video tersebut. Dalam suasana politik yang semakin polarisasi, adalah penting untuk rakyat Sabah sentiasa berhati-hati dalam menilai maklumat yang disampaikan kepada mereka. Video-video hasutan seperti ini jika benar wujud pastinya bertujuan untuk membangkitkan emosi dan mencipta jurang antara rakyat dan kerajaan. Pada masa yang sama, kerajaan Sabah juga perlu mengambil langkah proaktif untuk menangani isu ini. Bukan sekadar dengan menepis tuduhan, tetapi juga dengan memastikan bahwa rakyat diberi penerangan yang jelas dan telus tentang kebenaran. Walau bagaimanapun dakwaan Masyung ini menimbulkan persoalan yang lebih besar. Jika benar pembangkang terlibat dalam penyebaran video-video tersebut, apakah bukti kukuh yang mengaitkan mereka? Atau adakah ini hanya tuduhan politik semata-mata untuk melemahkan pihak lawan? Adakah ini bermakna bahwa politik Sabah kini menjadi semakin terjebak dalam permainan saling menuduh, di mana fokus kepada isu-isu rakyat semakin diketepikan? Isu ini juga membuka ruang perdebatan tentang etika dalam berpolitik. Sejauh manakah taktik-taktik seperti ini boleh dianggap wajar, terutamanya dalam konteks pilihan raya? Dan jika pembangkang benar-benar terlibat, apakah tindakan yang patut diambil oleh pihak berkuasa untuk memastikan bahwa politik di Sabah kekal bersih dan adil? Pada masa yang sama, kegagalan langkah Kinabalu mungkin menandakan pembangkang semakin kehilangan pengaruh, tetapi ia juga menunjukkan bahwa mereka masih mempunyai keupayaan untuk merancang strategi yang boleh mengancam kestabilan politik negeri. Ini memberikan cabaran besar kepada GRS untuk memastikan bahwa mereka bukan sahaja dapat menangkis serangan politik ini, tetapi juga mampu mengekalkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan mereka. Isu manipulasi persepsi rakyat melalui media sosial juga bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Dalam era digital ini, maklumat palsu boleh tersebar dengan begitu pantas, dan ini boleh membawa kepada kekeliruan besar dalam kalangan rakyat. Oleh itu, rakyat Sabah perlu bijak menilai maklumat yang mereka terima dan tidak mudah terpengaruh dengan naratif yang mungkin bertujuan untuk memecah belahkan masyarakat. Isu politik Sabah semakin memanas dan persoalannya siapa yang akan menang dalam pertarungan ini. Jangan lupa untuk tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen dan kongsi video ini dengan rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, terus ikuti Currents via MY untuk analisis politik terkini. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.